Okey, Assalamualaikum semua. Okey, saya Kurimene di sini. So, hari ni saya nak bercakap tentang satu RC yang memang dikenali oleh ramai, lagi kepada mereka yang dah terlibat lama di dalam dunia RC, sama ada mereka yang sudah veteran ataupun dah menceburi bidang RC dalam lebih kurang 3 bulan ke atas. So mereka semua mesti tahu akan jenama ni. So in case kalau korang tak tahu, okay, hari ni kita akan berbincang pasal HSP Flying Fish. Okay, ni HSP Flying Fish. Okay, HSP Flying Fish ni adalah kereta drift, tapi chassis dia tu sama. Dia sama chassis dengan touring, cuma beza dia punya tayar je. Tayar dia ni lain tayar drift. Dia macam plastik lah, sesuai untuk main dekat kawasan licin. Okay, so kita tengok kat dalam lah. Okay, macam Flying Fish ni dia ada dua option. Satu, korang nak option apa ni, korang nak option body shell yang ada lampu. Satu, ataupun option yang body shell biasa. So maksud dia tak ada lampu lah. Okay, saya ambil ada lampunya. So ni lah body shell dia. So dia nampak dia kopi Skyline, tapi dia bukan Skyline lah. Maksud dia tak, company HSP ni buat body shell ni lebih kurang saja macam bentuk Skyline. So diorang boleh dikatakan tak ada lesen sah. So dia cuma ambil sikit-sikit body ala-ala body Skyline. Okay, so yang ni dia punya dalam lah. Okay, ini dah siap dah. Yang ini adalah switch dia, switch lampu. So kalau korang pasang bateri, kalau korang tak nak lampu tu menyala, just tutup je lah. So ni buka, gitu je. So yang ni adalah soket lampu lah yang nak cucuk dekat receiver. Okay, so ini adalah chassis lah. Okay, sorry kotor sikit sebab sebelum saya buat video ni saya lenjan dulu. Okay, ini adalah chassis dia. Macam saya cakap tadi, dia sama chassis dengan touring, cuma beza tayar je. Yang saya beli ni brush version. So tak laju lah. Dia sesuai untuk beginner, untuk orang yang baru-baru nak join RC ni lah. Okay, ini adalah receiver dia. So ini adalah AXC brush. So ini adalah brush motor dia. Tak ada heatsink macam saya punya HSP Dakar tu. Okay, so disebabkan brush ni dia RTR lah, RTR brush. So bila brush dia diberikan dengan konektor ni lah, konektor untuk bateri jenis nickel ataupun NIMH. Okay, macam sekarang ni disertakan dengan bateri nickel 2000 mAh 7.2V. Kalau untuk LiPo saya tak pasti dia boleh support up pada LiPo berapa tak ada pula tulis. Ada. So kalau kita tengok dekat bahagian sini, sekejap. Okay, dekat sini, dekat area sini saya fokuskan. So AXC brush ni dia support 2 hingga 3 LiPo lah. So lagipun dia brush, so jangan nak pakai bateri LiPo lebih pada 3S lah, boleh terbakar nanti. Okay, so ini adalah charger dia.
Ni adalah charger dia lah, charger untuk Nickel. Disertakan sekali lah. So saya pasang dulu. Sekejap Okey. Sebelum tu saya nak ingatkan, HSP Flying Fish ni ataupun HSP Touring, salah satu ni lah kit yang sesuai untuk mereka yang mula-mula nak try RC ni, yang baru nak menceburi bidang RC ni. Tapi korang kena ingat, kit yang ni, HSP ni adalah antara kit yang orang pakai buang. Pakai buang tu maksud dia bukanlah dah habis guna orang tu buang bila tak nak, bukan. Cuma antara kit yang orang dah main, bila dah habis main, diorang jual balik. Itu adalah antara kelemahan HSP lah. Dia bukannya orang kata kelemahan ke apa, cuma kit dia tu kit biasa je, kit decent lah orang kata. Cuma perlu diingatkan, dia gunakan sistem 4-wheel drive. So Flying Fish ni basically bila dah kata drift ni, dengan tayar drift ni, ia bukanlah satu ni lah, bukan kit yang sesuai untuk lenjan for drift lah. Lebih-lebih lagi sekarang ni orang gunakan orang lebih meminat pada kit drift, rear wheel drive ataupun dalam short form dia RWD. So tapi kit ni memang orang kata tak adalah sesuai mana pun untuk drift. Sekadar biasa-biasa tu boleh lah. Tapi macam saya memang tak pandai lah nak main drift. So dia punya steer dia sampai sini saja. So ada je korang boleh je modify ataupun minta kedai modify kan dia punya steer, supaya dia punya steer dia lebih inilah, lebih steering lah kepada macam ni ke. Lepas tu buang shaft tu tukar kepada rear wheel drive lah. Tapi macam saya cakap tadi, kit ni antara kit yang tidak sesuai lah kalau korang nak gunakan untuk buat drift untuk dalam jangka masa yang lama. Okey, cuma keistimewaannya kit ni, dia punya keistimewaan dia macam saya cakap tadi, tayar dia sama chassis dengan Touring. So kalau macam korang dah bosan nak main rear wheel drive, korang nak tukar kepada Touring, just tukar tayar je, tukar tayar kepada tayar Touring lah. So korang boleh jadikan kereta ni terus jadi Touring. Lepas tu kalau korang boleh juga tukar tayar ni, tukar kepada tayar off-road. Lepas tu dia punya deck ni korang naikkan sikit, so korang dah terus jadi kit rally. Kit rally tu kit off-road lah untuk bermain ni. Cuma macam saya cakap lah, antara kit yang kurang sikit lah orang nak guna untuk jangka masa yang lama. Melainkan kalau korang tak kisah, korang suka-suka saja. Okay, so kit ni plastik lah. Macam saya punya Dakar tu, sebab Dakar saya tu pun HSP juga, tapi memang dah build design lebih kepada chassis untuk off-road lah. Macam ni dia lebih kepada chassis on-road sebab dia drift dan juga touring. Tapi tak ada masalah kalau korang nak tukar kepada rally, just tukar tayar kepada tayar rally, lepas tu naikkan sikit je deck. Itu saja. So saya akan ni lah pasang sekejap. Okay, so sekarang ni saya dah pun pasang kat sini wayar lampu tu. So just turn on saja. Okay, so lampu dah menyala lah. Macam saya cakap tadi, yang ni buttonnya ni button switch lampu. So kalau korang tak nak buka lampu, just tutup je. Okay, so lampu dia pun off lah. Okay, kita buka lampu sikit. Sekejap
Okay, so ni dia lah rupa dia bila kita dah on lampu, dah on bateri. Okay. So dia bukan kosong saja. Kalau nak ikutkan yang lama punya, dia orang dah pre-sticker lah. Maksud dia stiker tu dah tampal dah kat body shell. Cuma yang ni dia baru sikit. So dia bagi kit kosong, stiker tu dia asingkan. Sekejap Okay. So ini adalah stiker dia lah yang di include. Okay. Disebabkan saya kata, macam saya kata tadi, disebabkan dia boleh katakan tidak mempunyai lesen untuk menggunakan Nissan punya body. So dia tukar nama dia kepada Velo. So bagi saya actually stiker dia ni semuanya saya tak berkenan. Jujur saya cakap, boleh katakan pelik lah stiker dia ni. Dan saya pun tak berapa suka nama Velo. Sebab kalau kita tengok pun dia tiru R30 atau R34, tapi dia tidak tiru exactly lah. Dia tak nampak sangat macam Skyline lah. Dia biasanya manufacturer macam ni, dia tak nak kena ni lah, tak nak kena saman ke, macam tu lah. Okay, ni lah dia punya stiker. Dan korang akan dapat juga inilah, korang akan dapat juga manual dan juga buku-buku ni lah pasal part lah. So dia boleh, kit dia ni boleh di-upgradekan kepada certain aluminium part lah. So walaupun HSP ni kit untuk beginner, kit yang orang kata bila korang dalam menceburi RC ni, korang memang tak sangat ni nak pandang sangat dekat kit HSP touring atau drift ni. Tapi part dia mudah didapati oleh kebanyakan kedai. Dia adalah salah satu kereta yang memang kebanyakan kedai RC akan jual. Even kalau kedai toys pun, kalau diorang jual RC, mesti ada HSP. Itu antara salah satu kelebihan ni lah kalau korang beli Flying Fish ataupun Famous. Okay, okay, kalau macam nama drift ni, untuk drift ni dia dipanggil Flying Fish. Lepas tu kalau Famous pula, biasanya HSP kalau keluar untuk touring tu, dengan siap dengan tayar touring tu, dia panggil namakan produk tu Famous. So sama je sebenarnya, cuma beza tayar je. Okay. Actually dia didatangkan juga dengan wiper. Okay. Ni wiper. Dia ada juga side mirror lah. Okay. Ini dia punya side mirror dengan wiper. Ada juga part tambahan. So ni pun ada lah. Apa nama dia, lupa dah. Okay, tak apa. So ini antara 3 part yang korang akan dapat sekali lah. Lepas tu ini adalah dia punya control. Okay. Actually design ni adalah design lama. Saya tak tahulah kalau macam untuk Flying Fish pun diorang dah ada, diorang akan guna design remote baru tu, ataupun design remote yang macam ni, remote lama ni lah. Okay. So ni dia punya ni lah. Okay, ni dia punya remote. Function dia lebih kurang je, dia basic. Dia punya bentuk pun bentuk fly sky yang biasa tu. Okay. Okay, ni dia punya ni lah.
So macam saya cakap tadi, dia punya steering angle tu dia just macam ni je, cukup untuk touring punya steering je. Yang ni lah. Okay. So itu sajalah mengenai ni. Hai guys, terima kasih kerana menonton video saya. Untuk support saya, boleh tekan butang subscribe, kemudian tekan butang like. Itu saja. Terima kasih.